Selamat murid-murid. Sebelum kita menutup delay untuk sukatan tingkat 4, kita akan melihat topik terakhir untuk tingkat 4. Sebelum ni kita sudah bincang banyak tentang prototype, membuat penilaian. Sekarang kita nak bincangkan macam mana kita nak membuat laporan berdasarkan penilaian kuantitatif. Perkataan ni kamu akan jumpa semasa anda di tingkatan 6 ataupun di universiti, penilaian kuantitatif. Banyak projek yang berkaitan dengan kuantitatif ini. Hampir semua projek ada melibatkan ni. Satu lagi kualitatif, ini kuantitatif. So ini topik akhir sekali lah. Apa maksud kuantitatif? Kuantitatif di sini quantity, maksudnya boleh kita nilai. Kita boleh ukur berdasarkan apa yang kita nak ukur. Contoh di sini kita ukur keberkesanan sesuatu produk. Kita boleh ukur, mengukur tahap kepuasan. Itu kuantitatif. Biasanya kuantitatif ni dia diukur dalam bentuk nombor ataupun peratusan. Nombor ataupun peratusan. Peratusan ataupun nombor. Kemudian selepas dia boleh ukur dalam bentuk nombor ataupun peratus, kita boleh analisis. Daripada data yang kita perolehi data yang kita perolehi peratus jika nanti tunjukkan peratus kita analisisnya daripada jumlah pengguna dan tahap kepuasan. Tahap kepuasan jumlah pengguna. Ini contoh lah. Kita nilai reka bentuk. Dari reka bentuk ni ada 8 item. Di sini kita cuba tengok di sini berapa pengguna kita edarkan. Paling lama ialah 25 orang. So cuba tengok di sini berapa orang suka dengan reka bentuk ringkas 23. Berapa orang yang tak setuju? 2 orang. Ini peratusnya lah. Kamu kira 23 per 25 darab dengan 100. So sini ialah 92. Kemudian pilih warna. Ini yang sudah kita bincang tahun minggu lepas. Ini berkaitan dengan prototype. Prototype kita itu saiz paparan sesuai. 24 orang setuju, 1 orang tidak setuju. Macam mana? Ada kesalahan keejaan. Tidak ada semua orang setuju. Tiada. Tidak menyebabkan murid sesat. Maksudnya arahan tu jelas lah. Tidak ada orang sesat di situ. Tidak tahu apa nak buat. Kemudian bahasa kita gunakan tu mudah difahami. Semua orang setuju lah. So nampak ni reka bentuk ini, skrin ini, semua orang setuju. Hanya yang ini saja. Warna ikon. Tak separuh-separuh, hampir separuh lah. Setuju dan separuh tak setuju. Yang lain nampak dia bagus kan? Nampak bagus. Ini peratus lah. Boleh kira sendiri lah. Peratus. Ini tak boleh kira sendiri. Ini mesti dapat daripada pengguna. Selepas dapat ini baru kira ni. Interaktif. Nampak semua orang puas hati dengan interaktif pengguna. Contohnya butang keluar berfungsi dengan bagus. Reset pun berfungsi dengan bagus. Semua berfungsi dengan bagus lah. Tahniah, semua ni buat dengan bagus. Ini rumusannya. Daripada 25 orang. Maksudnya yang setuju ialah 95%.
Oke, yang tak setuju 49. Maksudnya lebih kurang 5% lah. Oke, so sangat bagus satu. Oke, berkaitan dengan program mengira dua nombor kalkulator yang kita hasilkan hari itu. Oke, semua orang puas hati ya. Oke. Oke, berdasarkan di sini juga. Oke. Oke, kita tengok di sini. Oke, analisis tadi itu kita peroleh daripada beberapa orang tadi, sudah cikgu beritahu tadi, 25 pengguna, 25 pengguna. Oke. Kemudian kita dapati pengguna menyukai reka bentuk berapa peratus? 92. Kita dapat dari sini ya, jadual di sini lah. Mana tadi? 92% menyukai. Oke. Menyukai reka bentuk ini, maksudnya simple lah. Oke, semua orang setuju kan? Oke, semua orang setuju dengan ini. Oke. Secara keseluruhannya lah. Oke, secara keseluruhannya, oke, pengguna memberi jawapan yang positif. Oke, maksudnya semua kebanyakan di sini lah ya. Oke. Dan berdasarkan di sini juga hanya sedikit saja orang tidak setuju, tidak mengatakan ya dengan program mengira dua nombor ini. Oke, so maksudnya kebanyakan orang puas hati lah. Oke, puas hati ya. Oke, walau bagaimanapun kita ada lagi penambahan sedikit di sini ya. Kita boleh tambah, oke, apa yang kita boleh tambah di sini? Oke, ini cikgu sudah sebut ya. Oke, walaupun dia peratusnya sangat bagus kan, kita boleh update dia lah dari semasa ke semasa. Oke, dari semasa ke semasa. Oke, adalah cadangan yang boleh kita buat di sini. Oke, butang operasi. Oke, kita hari itu hanya buat 4 asas saja operasi matematik. Oke, so sekarang kita boleh mungkin tambahkan lah kuasa 2. Contohnya kalkulator saintifik kan, ada banyak kan. Oke, ada kuasa 2, ada pencari kuasa 2. So, kita mau tengoklah sasaran kita siapa. Kalau pelajar biasa, oke, pengguna biasa, kamu boleh guna kalkulator biasa lah. Oke, so untuk masa depan mungkin boleh tambah. Oke, warna. Oke, warna kalau boleh pilih lebih harmoni ya. Jangan pilih warna terlalu terang, contohnya warna merah ataupun hitam. Oke, tak nampak. Oke, yang harmoni lah, yang mesra pengguna. Oke. Kemudian butang pilihan seperti drop down menu, radio button, dan checkbox ini yang hebat sikit lah. Program-program yang lebih hebat. Ini cadangan sajalah. Oke, penambahbaikan. Oke, penambahbaikan. Seperti yang projek kamu di tingkatan 3 ada kan penambahbaikan, betul? Projek kamu. Oke, selepas kamu siap semua. Oke, ini adalah rumusan dia. Selepas ini habislah rumusan bab tingkatan 4. Tingkatan 4. Oke, sebelum itu kita belajar jenis penilaian. Yang pertama, oke, ingat ini point. Kebolehan membuat pemerhatian, maklum balas, kebolehan menjangka. Oke, ingatkan semua 5 ini ya. 5 penilaian. Oke. Konsistensi dan boleh dipelajari. Oke, boleh dipelajari. Oke, kemudian kita ada belajar proses reka bentuk interaksi. Oke. Proses reka bentuk interaksi. Oke, mereka bentuk papan cerita. Kemudian kita reka bentuk sistem navigasi. Kemudian kita bentuk kuasa kawalan. Oke, selepas itu kita menerangkan apa yang berlaku pada skrin. Oke, membimbing pengguna melalui sistem panduan
lihat sekali ya, sistem menu pengguna, sistem menu pengguna. Oke, matlamat penilaian. Kita nak nilai ke tahap sistem itu berfungsi tidak, kesan kepada pengguna. Lepas itu apa masalah kita hadapi. Apa masalah kita hadapi. Itu sahaja rumusan kita. Sekian. Terima kasih.